أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita bangkit supaya tidak terganggu solat Aid kita, bila bangkit tu nanti sebut sesuatu nanti terganggu. Jadi sebelum terganggu kita khusyuk kepada Allah dengan mentakzimkan Allah dengan solat Aidul Fitri ini. Hukumnya sunat muakkad. Aidul Adha hukumnya sunat muakkad, iaitu hampir kepada wajib. Kaifiatnya itu adalah tata caranya. Takbiratul ihram disertakan dengan niat, kemudian doa iftitah. Takbiratul ihram. Kemudian 7 kali takbir selepas itu diselang-selikan dengan bacaan tasbih. Yang dianjurkan ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selepas yang ketujuh itu takbir, barulah al-Fatihah, suratul Fatihah. Dan kemudian yang rakaat kedua pula kita bangun, itu dinamakan takbir intiqal, takbir penanda. Allahu Akbar, bangun daripada sujud, itu tidak dikira takbir sama-sama. Jadi selepas takbir intiqal 5 kali takbir diselang-selikan dengan tasbih yang saya sebut tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi totalnya berapa takbir? 8 takbir rakaat pertama termasuk takbiratul ihram, 6 kali takbir termasuk takbir intiqal. Ya. Surah yang dianjurkan ialah seperti mana biasa kita di kawasan sini ada yang ulama menyatakan surah Qaf. Tetapi kita itu sunnah. Ada juga sunnah surah Al-A'la rakaat pertama, sunnah dan juga disunahkan untuk rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah. Tetapi kerana kita solat sunat Aidul Adha berlainan dengan sunat Aidul Fitri, kita dianjurkan untuk mengawalkan sunat Aidul Adha supaya ibadah korban dapat terus dijalankan dengan cepat untuk memberi makan kepada fakir miskin. Jadi saya akan membaca surah yang pendek, iaitu dianjurkan oleh para ulama selepas Fatihah rakaat pertama surah Al-Kafirun dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas, kerana kita pun sudah lambat sesi kedua. Jadi siapa yang ada ibadah korban hingga ke Johor, saya tahu ramai yang mahu ke Johor, jadi untuk memudahkan orang untuk memberi makan ibadah amalan kepada fakir miskin. Ya, jadi fadhal. As-salatu jamiyatan, as-salatu jamiyatan, as-salatu sunnatan li'idil adha rakataini jamiyatan rahimakumullah. Penuhkan saf-saf di hadapan, harap penuhkan saf-saf di hadapan. Rapatkan saf, luruskan saf. Bahu bertemu bahu atau kaki bertemu kaki. Siapa ada handphone, letak silent mode, handphone silent mode supaya tidak mengganggu ibadah solat kita semua. Sekali lagi, handphone silent mode. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وظهرنا ومولانا محمد الله أكبر 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 ما تقرب العبد بقربان الله أكبر ما رغب العابدون في الغفران الله أكبر ما حمده الإنس والجان الله أكبر ما جرت الكواكب بحسبان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خص بالحج ذا الحجة وحط الذنوب عمن قصد فيه البيت الحرام وحجه وعظم الأجر لمن أظهر فيه تكبير وعجه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كساه من حلل النبوة والبعجة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما حمل سحاب ماء ومجه فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah disunahkan untuk solat hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha untuk membawa semua ahli keluarga lelaki maupun wanita yang suci maupun yang dalam keadaan hadas besar iaitu haid. Wanita yang ada haid dianjurkan untuk berada di luar ruang solat untuk mendengar khutbah. Inilah sunnah muakkadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawalah isteri-isteri dan anak-anakmu ke masjid pada pagi hari raya, dan itulah juga yang menunjukkan disiplin bahawa anak-anakmu itu dianjurkan untuk bangun pagi subuh untuk sujud kepada Allah Jalla Jalaluh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di pagi yang penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menambahkan rasa kesyukuran dan mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan terima kasih kita hanya kepada Allah Jalla Jalaluh yang kita masih diberi kesempatan untuk hidup pada hari ini
untuk berada di dalam hari-hari suci lagi mulia, bulan yang dicintai Allah, yaitu bulan Zulhijjah. Hari-hari yang mengingatkan kita arti pengorbanan demi memperkukuhkan tali persaudaraan antara kita sesama insan, terutama sesama saudara-saudara kita Muslim dan beriman. Marilah kita terus memupuk sifat takwa ini. Apa itu takwa? Seperti salah seorang sahabat bertanya dan salah seorang sahabat radhiyallahu anhu menjawabnya, takwa itu seumpama kamu berjalan di atas jalan yang penuh duri, maka kamu senantiasa berjaga-jaga. Maksudnya di hadapan manusia kamu begitu, di belakang manusia kamu begitu juga. Bukan di depan manusia sahaja kamu baik, di belakang manusia sebaliknya, tetapi di depan manusia begitu baik, di belakang manusia apatah lagi lebih baiknya, kerana dia tahu Allah Maha melihat segala perbuatannya. Itulah takwa. Marilah kita terus memupuk sifat takwa ini, semangat cinta kepada kebaikan dan keihsanan di dalam hidup beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala usaha dan ibadah kita semua pada bulan Zulhijjah yang penuh dengan barakah ini. Sama ada mereka yang berada di tanah suci maupun yang berada di tanah air yang kita cintai ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang kukasihi, setiap kali di bulan Zulhijjah kita akan sering teringat kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak dia Nabi Ismail alaihissalam, yaitu jalur keturunan langsung terus kepada Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bulan Zulhijjah ini sering dikaitkan dengan syariatnya ibadah kurban. Kurban ini daripada perkataan qurb, qarib. Sahabat karib kata Melayu, qurb, qarib, taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Pada kesempatan kali ini, mimbar Idul Adha pada pagi ini ingin mengajak saudara dan saudari seiman sekalian untuk menghayati maksud dan nilai pengorbanan yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi dan juga bermaksud, daging dan darah binatang korban yang kamu korbankan itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Daging dan darah binatang korban itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Maksudnya tidak seperti agama-agama lain yang mana mereka memotong untuk menyembah sesuatu. Tetapi yang sampai kepada Allah ialah ketakwaan kamu. Ketakwaan itu datang daripada hati yang beriman. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat dan petunjuk daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang berusaha supaya baik amalnya. Itulah maksud daripada surah Al-Hajj ayat 37. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah, ayat yang baru saya bacakan tadi memberi satu pengajaran penting, yaitu bagaimana di sebalik segala amalan yang kita lakukan ada makna dan hikmah yang lebih luas serta lebih agung untuk kita capai. Dalam ibadah korban sebagai contoh, keistimewaannya bukanlah terletak pada amalan penyembelihan yang dilakukan, tetapi matlamat agung yang hendak dicapai ialah manifestasi ketakwaan yang penuh ikhlas bagi mereka yang menunaikan ibadah tersebut. Begitulah juga di sebalik segala amalan baik yang kita lakukan, sama ada kita solat, puasa, bersedekah, membantu manusia lain, menyantuni jiran tetangga dan sebagainya. Nilai di sebalik segala kebajikan dan amalan tersebut terkandung pada tahap keikhlasan sehingga menatijahkan peningkatan ketakwaan. Tidak kira berapa banyak ataupun sedikit sumbangan amal kebajikan tersebut, bukan banyak yang dikira, tetapi kualitasnya yang dipandang oleh Allah. Contohnya,
seorang sultan datang kepada masjid ini. Seorang sultan mempunyai harta berbilion-bilion, bertrilion-trilion dolar Singapura. Diberikan 100,000 kepada masjid ini. Dan salah seorang daripada kita hanya ada 20 dolar di dalam sakunya. Diberikan 10 dolar. Mana yang lebih kualitas? Yang kualitas itu adalah yang 10 dolar. Kerana dia telah memberikan setengah hartanya untuk jalan Allah, berbanding dengan sultan yang mempunyai berbilion-bilion dolar. Maka tukarlah minda kita mula daripada hari ini. Yang banyak itu tidak semestinya berkualiti, tetapi yang sedikit itu yang berkualiti. Di dalam surah Al-A'raf yang berbunyi dan bermaksud, dan timbangan amal pada hari itu adalah benar, maka sesiapa yang berat timbangan amalnya yang baik, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Timbangan amal yang baik ini adalah orang-orang yang mengharapkan pahala, bukan untuk mengharapkan pahala sahaja. Sebab itu kita belajar tauhid untuk bukan ma'rifatullah, tetapi seperti para awliya Allah, arif billah, ma'rifah billah. Kita tahu siapa yang kita sujud, kita tahu kepada siapa yang kita sembah, kita tahu apa amalan kita ini. Semua kullu ibadah ilallah. Semua ibadah, setiap ibadah itu hanyalah untuk Allah, bukan untuk kita bersedekah kemudian kita dapat tambah lagi. Allah sudah janjikan bahawa orang yang bersedekah itu akan ditambahkan lagi hartanya. Itu mengharapkan dunia dan ditakuti tidak ada nilainya di akhirat nanti buat kita semua. Begitulah keadilan Tuhan yang menetapkan nilai bagi setiap amalan, yang baik maupun yang buruk, walaupun amalan itu sedikit. Sebagaimana Allah tidak memandang atau meletakkan nilai pada amalan yang tidak disertai dengan keikhlasan. Orang yang mengejar pahala pasti mengejar redha Allah. Tetapi sayangnya, orang yang mengejar pahala, contohnya dia mahukan fadilat saf pertama dan solat sunat qabliyahnya pada saf pertama, tetapi Bilal atau muazzin mahu memulakan solat fardu, dia sudah mengganggu kerana semata-mata untuk mengejarkan fadilat saf pertama. Dia telah mengganggu dan adabnya itu tidak betul. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-adabun fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Sebagaimana engkau PhD, bagaimana kamu sekolah tinggi tetapi kamu tiada adab dan akhlak, seperti pohon tanpa buah-buahan atau pohon tanpa dedahan. Itulah kata para ulama salafus salih dan juga daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah adab kita. Jagalah adab kita untuk menggapai redha Allah. Kerana adab inilah yang menundukkan ego. Kerana ego inilah yang mendatangkan kesombongan. Dan kerana kesombongan inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan sekali-kali dimasukkan ke dalam syurga seseorang itu yang ada di dalam hatinya sekecil zarah. Kita lihat COVID di bawah mikroskop, kita boleh nampak, tapi ini lebih kecil daripada COVID. Sekecil zarah kesombongan, iaitu ego, tidak akan sekali-kali dimasukkan ke dalam syurga. Mari kita imbas kembali lintasan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal pengorbanan ini. Bagaimana Rasulullah Habibuna sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, walaupun berada dalam keadaan yang serba kekurangan, masing-masing dengan sungguh-sungguh berkorban dengan apa yang mereka miliki demi mencapai takwa kepada Allah. Ada yang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengorbankan hampir keseluruhan hartanya demi Islam. Dan apabila ditanya apa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apa yang telah kau tinggalkan untuk dirimu wahai Abu Bakar, maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku meninggalkan untuk diriku dan ahli keluargaku Allah dan Rasul. Ada pula yang walaupun kurang kemampuannya, seperti seorang tabi'in, yaitu Martad bin Abdullah radhiyallahu anhu,
tetap bertekad untuk berkorban dan menyumbang. Diriwayatkan bahawa Martad tidak pernah ke masjid, melainkan bersamanya dia akan membawa sesuatu yang boleh disedekahkan. Jadikanlah ini amalan harian. Bukan saja kita dapat solat berjemaah di masjid pada setiap waktu, sekurang-kurangnya 2-3 waktu, tetapi kita di masjid itu kita meletakkan sekurang-kurangnya $1, $2 di dalam tabung pada setiap kali kita melangkah kaki ke masjid. Jangan lalui setiap hari sekali, setiap hari jangan kamu lalui tanpa sedekah. Sekurang-kurangnya 1 kali kamu sedekah. Kerana di dalam riwayat-riwayat athar, di dalam riwayat-riwayat yang masyhur, para ahli kubur apabila mahu mereka dibangkitkan kembali, perkara pertama yang mereka mahu lakukan adalah bersedekah. Kita masih hidup dan kita akan pergi kita tanpa kembali. Sekarang masih ada lagi orang yang memperingatkan kita, masih lagi kita boleh melakukan sesuatu untuk amalan-amalan kita, tetapi apabila kita mati, air mata darah pun tidak akan berguna lagi. Pada suatu hari, Martad membawa sebiji bawang untuk diinfakkan, sehingga ada yang menegurnya seakan-akan memperkecilkan usaha beliau. Lalu beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zilul mu'min yaumal qiyamati sadaqatuhu, yang bermaksud sedekah seorang mukmin merupakan teduhan baginya di hari kiamat. Teduhan maksudnya itu yauma la zilla illa zilluh, hari yang mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah, iaitu arasy Allah. Begitulah pengorbanan yang dilakukan setiap individu demi mencapai keridaan Allah dan tekad takwa kepadanya. Inilah semangat yang kita pelajari di sebalik penghayatan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, sangat besar Allah itu. Kita tiada wujud, hanya Allah yang wujud. Dunia ini tiada wujud, hanya Allah yang wujud. Isteri dan anak-anak kita bukan hak milik kita, hanya Allah saja yang wujud. Jadilah kita orang-orang yang mengosongkan diri kita daripada diri kita sebenar-benarnya dan menghadirkan Allah di setiap keadaan, dan kepada Allah lah setiap pujian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita telah melalui fasa pandemik yang begitu mencabar. Namun kita masih perlu terus berwaspada kerana wabak COVID-19 masih lagi menular. Ditambah lagi dengan kes wabak denggi yang juga meningkat, dan sekarang ini kes tempatan monkeypox ataupun cacar monyet. Ini diburukkan lagi dengan krisis peperangan di sebahagian rantau dunia, sehingga mengakibatkan kenaikan harga pasaran dan inflasi. Hanya kepada Allah kita berserah. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum. Ayat Al-Quranul Karim, Allah menyebut Allah lah yang mencipta kamu, kemudian dialah yang memberi kamu rezeki. Bukan manusia, bukan bos kita, bukan sesiapa saja, tapi Allah yang menggerakkan hati-hati dan untuk memberi kita rezeki. Pada waktu yang sama, kita semua akur akan perubahan iklim dunia serta cuaca yang tiada menentu, sehingga mengakibatkan bencana alam di sana sini. Dan inilah petanda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, petanda hampir ke yaumul qiyamah, akhir zaman, hari kiamat, hari penuh penyesalan dan kesedihan. Semua ini merupakan cabaran dan ujian yang semakin hari semakin menjadi asam garam dalam kehidupan harian kita. Oleh yang demikian, sebahagian individu mungkin amat terkesan dengan hal ini, lalu berhadapan dengan kesukaran untuk menghadapi ujian. Ada yang mungkin berasa resah dan tertekan. Ada pula mungkin sahaja mula berasa putus asa yang boleh membawa kepada kemurungan. Namun, para jemaah sekalian, ingatlah bahawa ujian itu bukanlah untuk melemahkan atau membinasakan manusia, tetapi ia hanyalah untuk memberi peringatan dan pengajaran yang sangat berharga buat kita semua.
Ia juga membuka peluang bagi mereka yang ingin berkorban untuk menghulurkan pelbagai bentuk bantuan kepada mereka yang terkesan itu. Apa yang lebih penting ialah kita perlu yakin bahawa di sebalik setiap ujian dan kesukaran itu, Allah Jalla Jalaluhu dengan penuh rahmatnya akan mengikutkannya dengan kemudahan dan kebaikan bagi mereka yang bersabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabihatul Qulub, telah bersabda Nabi SAW dipetik daripada kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabihatul Qulub, la taghlib usrun yusraini, tidaklah didatangkan satu kesukaran kesusahan melainkan selepas itu akan didatangkan dua kemudahan, dua kebahagiaan, dua kesenangan. Setiap ujian yang dihadapi dengan kesabaran dan ketabahan pasti akan membawa kejayaan. Ia jelas disebutkan dalam surah Asy-Syarah ayat 5 hingga 6 yang bermaksud, sesungguhnya di sebalik kesukaran itu terdapat banyak kemudahan. Sesungguhnya di sebalik kesukaran itu terdapat banyak kemudahan. Mukmin yang menghayati maksud pengorbanan yang sebenar akan senantiasa mencari ruang serta peluang untuk menyumbang bagi membawa keringanan kepada kehidupan saudaranya yang memerlukan. Itulah yang Allah menyebut orang-orang yang beriman ini, antara ciri-cirinya fastabiqul khairat, mereka berlumba-lumba membuat kebaikan demi kebaikan atas kebaikan, 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 kebaikan. Bukan khair tetapi khairat, penuh kebaikan, setiap harinya dipenuhi dengan kebaikan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah lah yang wujud, kita tiada apa-apa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Kamu dapat solat bukan kerana kamu bertakwa, mungkin kerana riak, mungkin kerana macam-macam, mungkin kamu solat duha kerana dunia, tetapi Allah yang mengejutkan kamu dan mengubah hati kamu supaya kamu ikhlas kepada Allah. Kita tiada apa-apa, hanya Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Daripada segala sifat manusia ini, dialah yang Maha Besar. Sejak azali tiada pergantungannya lagi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang mentadbir alam ini. Rabbul Alamin, Rabbul Alamin. Allahu Akbar walillahil hamd. Dialah yang Maha Besar dan Maha Adil. Dia tidak zalim daripada apa yang dikatakan manusia. Suci dan kepadanya hanyalah puji-pujian sahaja, bukan kepada kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, begitulah peringatan untuk kita semua. Setiap kita harus mempunyai semangat untuk berkorban secara individu maupun secara kolektif. Kita sama sekali tidak akan rugi dengan pengorbanan yang kita lakukan. Ia tidak akan mengurangkan apa yang ada pada kita. Bahkan sebaliknya, ia adalah benih yang kita semai bagi menikmati kehidupan yang lebih baik dan bererti buat semua di dunia ini maupun di akhirat kelak. Justru itu, sebagai langkah lanjut dan berterusan, marilah kita memupuk semangat untuk bersama, bersatu padu, walaupun berlainan ideologi. Ada yang mengaku salafi dan mengamalkan salafi, ada yang mengaku syiah mengamalkan syiah, ada yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah. Kita semua dengan satu kalam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan memecah belahkan ummah, jangan memecah belahkan tali persaudaraan kerana ideologi kita. Kerana yang menghukum adalah Allah, yang menghukum hanyalah Allah, Allah yang Maha Bijaksana. Jikalau ada yang solat di dalam saf ingin merapatkan bahu, rapatkan bahu. Tetapi jikalau ada yang merapatkan saf dengan dalil mereka merapatkan kaki, jangan kita jauhkan kaki kita, rapatkan kaki kita. Semaikan ukhuwah persaudaraan dalam Islam, jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Yang memecah belahkan ini adalah syaitan. Ada juga syaitan dari golongan jin, ada juga syaitan dari golongan manusia yang digelar ustaz pula di luar negara, di dalam negara dan di bagai-bagai tempat semuanya.
mereka berpakaian ulama tetapi memecah belahkan ummah, mereka adalah syaitan. Dan itulah dia digolongkan sebagai kaum-kaum Khawarij. Disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum Khawarij ini ciri-ciri mereka. Mereka ada tanda-tanda di dahi mereka hitam sujud, mereka janggut mereka tebal, mereka membaca Quran dengan fasih, mereka nangis membaca Quran hingga air mata mereka itu jatuh hingga ke janggut, tetapi iman mereka itu hanya setakat kekerongkongan saja, memecah belahkan umat. Jauhilah orang-orang yang ada tanda-tanda begini yang memecah belahkan ummah, dan bersatulah, padulah kita, kerana memecahkan belah ummah ini adalah dari golongan syaitan, jin dan juga manusia. Marilah kita jauhkan dari sikap mementingkan diri sendiri sahaja sehingga tidak mempedulikan kebajikan orang lain. Korbankan sikap ego dan mementingkan diri sendiri itu, kerana ia tidak akan membawa sebarang kebaikan. Jauhi juga sikap buruk sangka dan meremehkan usaha-usaha yang dilakukan oleh orang lain walau sekecil manapun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatan, dua perkara. Khaslatan, dua perkara yang tidak ada yang lebih baik dari dua perkara ini, iaitu husnuzan billah wa husnuzan bi'ibadillah. Baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Wa khaslatan, dan ada dua perkara ini, laisa fawqahuma syai'un min asy-syarr. Dan dua perkara ini tidak ada yang lebih buruk daripada dua perkara ini. Apa itu? Su'uzan billah wa su'uzan bi'ibadillah. Buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Pastinya dalam dunia hari ini yang begitu banyak pergolakan dan bencana yang berlaku di sana sini, ia memanggil kita untuk bersikap empati sesama insan. Marilah kita teruskan segala usaha yang baik dan memperbaiki segala kekurangan dalam diri kita sendiri dulu, sebelum kita sibuk dengan kekurangan orang lain. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibahu an ayyubin nas. Beruntunglah, Nabi SAW berkata, tuba, beruntunglah siapa yang sibuk dengan aib keburukan dirinya sendiri daripada melihat aib dan keburukan orang lain. Kita banyak salah, Allah menutup aib kita. Jangan kita mencari salah-salah manusia lain. Sibukkanlah dengan aib diri kita, maka akan tunduklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membekalkan kita dengan daya tahan keimanan yang dapat membantu kita mengharungi segala ujian di dunia ini. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah Jalla Jalaluhu, senantiasa membimbing kita ke arah kebaikan dengan taufiknya dorongan yang diridai Allah, dan sekaligus kita digolongkan di kalangan hamba-hambanya yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Karim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha Pengasih, kami memohon kepadamu Ya Rabb, Ya Rabb, dengan rahmatmu yang luas Ya Rabb, kami mohon petunjukmu Ya Rabb, agar kami senantiasa mengingatimu dan mensyukuri segala ni'matmu. Kurniakanlah kami dan seluruh umat Islam kesejahteraan dan keamanan. Ya Allah, Ya Rahman, rahmanmu itu untuk semua makhlukmu termasuk yang bukan Islam juga. Ya Rahim, Ya Rahim, kasih sayangmu hanyalah untuk orang yang benar-benar sujud kepadamu dan bertawakal dan menyerah kepadamu. Ubahlah keadaan kami daripada rasa ketakutan kepada perasaan aman, daripada kefakiran kepada kekayaan di dunia dan juga di akhirat ya Allah. Jikalau kami fakir di dunia, kayakanlah kami di akhirat ya Allah. Daripada kehinaan kepada kemuliaan, daripada kesempitan kepada kelapangan, daripada kesulitan kepada kemudahan, terutamanya di yaumul qiyamah apabila menghadap wajahmu ya Allah, di mahkamahmu ya Allah.
daripada doa yang tertolak kepada doa yang terkabul ya Allah, daripada kesakitan kepada kesihatan zahir dan juga batin ya Rabb, daripada kemurkaan kepada keredaan-Mu sahaja ya Rabb, daripada kelalaian kepada bergiat untuk beribadah dan beramal soleh hanya untuk menggapai redha-Mu ya Allah. Tetapkanlah kami di dunia ini dalam berusaha untuk membuat semua kebaikan itu ya Rahman ya Rahim, demi ketakwaan terhadap-Mu ya Rabb, dan hanya mengharap keredaan-Mu saja ya Rabb, bukan untuk mengejar pahala, bukan untuk mengejar syurga, tetapi untuk cinta kepada Habibuna, kekasih kami dan kekasih-Mu ya Rabb Rasulullah SAW. Melaluinya sajalah kami dapat mengenal-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين 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 يا موافق الطاعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول واستغفر الله العظيم، أستغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, telah bersabda Nabi dalam satu hadis bahawa orang yang paling celaka antara doa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, yaitu diaminkan doa malaikat Jibril. Antara tiga doa ini diaminkan salah satunya ialah celakalah syaqiyya abdun liman dzukirta indahu wa lam yusalli alaika. Celakalah kepada sesiapa yang disebut namamu Muhammad dan dia tidak berselawat kepadamu, yaitu apabila disebut Nabi Muhammad kita sekurang-kurangnya sebut sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan ya Muhammad, amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Maka apabila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya kita menyebut sallallahu alaihi wasallam. Ala sallu wa sallim ala nabiyil mustafa. Faqad amarana Allah bidzalika haitsu qala fi kitabihil aziz, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. كما باركت اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمة محمد، واسترنا واستر والدينا واستر أمة محمد في الدنيا والآخرة.
Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, berilah kemenangan ke atas saudara-saudara kami di Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Sin. Ya Allah, berilah kemenangan ke atas saudara-saudara kami di negeri China. Allahumma ansur ikhwanana fi Hind. Ya Allah, berilah kemenangan ke atas saudara-saudara kami, ke atas golongan kepada saudara-saudara kami di India yang dizalimi dan dibunuh dan dipukul. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana fi Suria. Ya Allah, berilah kemenangan ke atas saudara-saudara kami di Syria. Allahumma ansur ikhwanana fi Rohingya. Ya Allah, berilah kemenangan ke atas saudara-saudara kami di Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana fi Yaman. Ya Allah, berilah kemenangan ke atas saudara-saudara kami yang dizalimi di Yaman. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, berilah kemenangan ke atas saudara-saudara kami di setiap tempat, di setiap waktu dan setiap zaman. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berilah kami kemenangan ke atas orang-orang kafir harbi yang membenci Islam. Allahumma ansur ikhwanana, Allahumma ansurna 'alal qaumil musyrikin. Ya Allah, berilah kami kemenangan ke atas penyembah-penyembah berhala yang membenci Islam, memusuhi Islam dan memusuhi kami. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana, Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Ya Allah, berilah kami kemenangan ke atas kaum munafik yang memecah belahkan Islam, berpakaian Islam walaupun berwajah Islam tetapi sebenarnya hendak memecah belahkan Islam. Ya Allah, berilah kami kemenangan ke atas mereka. Ya Allah, Allahumma ansurna 'alal qaumiz zalimin. Ya Allah, berilah kami kemenangan ke atas orang-orang yang zalim. Ya Allah, berilah kami kemenangan ke atas mereka semua dan saudara-saudara kami semua di setiap tempat dan setiap waktu, setiap zaman. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amana min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim, dan rezekikanlah kami ya Allah untuk memasuki Jannatul Firdaus ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memandang wajahmu yang teramat mulia. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk berbuat keadilan dan berbuat kebaikan, wa ita'izil qurba, dan merapatkan silaturahim di antara kerabat-kerabat keluargamu, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan menahan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran, wal baghi, wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum. Maka ingatlah Allah yang Maha Agung dan Allah akan ingat kamu. Washkuruhu ala ni'amahi yazidkum, dan bersyukurlah kamu ke atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan akan ditambahkan untuk kamu. Was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar, dan berzikirlah senantiasa lisan dan hati kepada Allah yang Maha Besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Muhammad
النبي